Madrasah Ajmer Islamiah Bersatu. Tuan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulu kita pergi ke rumah jiran, kita gotong royong untuk majlis jiran dan sebagainya. Kalau dulu kita menonton TV di rumah jiran, hadirin sekalian, tatkala Singapura berkembang dengan pesat, semangat perkampungan kian luput. Merasa saimu, merasa sedih, saya menggagaskan satu usul. Gaya hidup masa kini menjejas perhubungan antara jiran. Terima kasih saudara pengurusi majlis, dewan yang bersidang, rakan-rakan debat sekalian. Bertindak selaku yang pertama, akan saya membahaskan definisi dalam 3 frasa. Frasa yang pertama adalah gaya hidup masa kini, dan frasa yang kedua menjejas perhubungan, dan perkataan yang terakhir adalah perkataan menjejas. Hadirin sekalian, tukilan daripada Profesor Pelamun daripada houseofresearch.com. Gaya hidup adalah cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka dengan apa yang mereka anggap penting dan apa yang mereka fikir tentang persekitaran. Masa kini kami melihatkan, kami menumpukan pada masa kini, iaitu abad ke-21, agar perbincangan pada hari ini lebih realistik dan pragmatik. Hadirin sekalian, gaya hidup ini kita boleh melihat adalah cara tingkah laku di era globalisasi dalam skala masyarakat membangun, dalam urbanisasi dan modernisasi yang pesat. Ada beberapa ciri-ciri gaya hidup yang boleh dikenal pasti. Yang pertama, bersaing antara satu sama lain untuk meraih pangkat ataupun wang. Kedua, dikelilingi oleh pelbagai kemudahan siber ataupun teknologi. Dan yang ketiga, kiasu, melihatkan kepada persaingan, obsesi kepada wang. Hadirin sekalian, ini adalah tukilan daripada houseofresearch.com. Kami melihatkan frasa yang kedua adalah perhubungan, yakni perihal berhubung antara satu sama lain, yakni amalan, menjalinkan demi menggalakkan ataupun memupuk semangat muhibah, kemesraan, imej yang baik dan sebagainya. Perkataan jiran di sini kami menumpukan kepada orang yang tinggal berhampiran dengan seseorang itu. Kami tidak ingin membicarakan kepada negara jiran, kerana perbincangan pada hari ini tidak akan realistik dan pragmatik jika kita membicarakan tentang negara jiran ataupun orang yang kita bekerja bersebelahan. Kami ingin menekankan bahawa jiran ini adalah orang yang tinggal berhampiran dengan seseorang itu. Hadirin sekalian, tatkala kita membincang perihal perhubungan jiran adalah untuk mengenali dan menganggap orang di sekeliling sebagai kawan dan keluarga. Ia bermula dengan keinginan untuk menjalinkan hubungan antara jiran. Elemen-elemen penting dalam kita hidup berjiran adalah yang pertama, komunikasi, kedua, toleransi, ketiga adalah perkongsian, keempat adalah bertolak ansur. Menurut tukilan daripada Profesor Sabrina Reed daripada realestate.com. Hadirin, perkataan menjejas kami melihatkan ataupun ditukil daripada kamus dewan adalah merosakkan ataupun meninggalkan kesan tidak baik. Kami menganalisa perkataan menjejas ini apabila perhubungan dengan jiran itu tidak lagi dipentingkan, tidak lagi diperlukan dan tidak lagi dibergantung dengan. Mengapa hadirin sekalian? Disebabkan gaya hidup masa kini yang telah menjejas perhubungan antara jiran. Hadirin sekalian, kita akan menganalisa usul pada hari ini melihatkan kepada 4 kronologi di pihak perwakilan pencadang. Hujah yang pertama adalah kesibukan yang mengurangkan komunikasi. Hujah yang kedua adalah teknologi yang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Hujah yang ketiga adalah kuasa wang yang memudahkan semangat kejiranan. Dan hujah yang terakhir adalah anani, menyebabkan sirnanya tujuan kebersamaan. Sebelum itu saya beri izin lalu kepada yang lain. Nampaknya tidak ingin memberi cerahan hadirin sekalian. Kita bakal langsung ke... Anda telah menyempitkan skop pada hari ini bahawa jiran hanya merangkumi pada jiran tetangga. Mana jiran juga dapat merangkumi dari jiran negara dan jiran di dalam estet perumahan. Terima kasih. Hadirin sekalian, saya telah pun memberi definisi bahawa jiran itu adalah orang yang bertinggal berhampiran. Adalah tidak wajar dan tidak realistik dan tidak pragmatik jika kita membincangkan tentang perihal negara lain. Ini yang kita inginkan berbincang pada hari ini lebih realistik dan pragmatik. Mereka terkeliru dengan maksud jiran itu, hadirin sekalian. Hadirin sekalian, kita
saya menjelaskan, akan saya bentangkan hujah yang pertama di bawah kata kunci kesibukan yang mengurangkan komunikasi. Hadirin sekalian, dewasa ini ramai yang terlalu mengejarkan pangkat, ramai yang terlalu mengejarkan wang, ramai yang terlalu mengejarkan rumah yang mewah, dan ramai pula yang mengejarkan pencapaian akademik. Hadirin sekalian, jika kita rangkumkan kesemua ini, mereka ini terlalu sibuk untuk mencapai kejayaan yang telah pun tertanam dalam diri mereka itu. Hadirin sekalian, semangat persaingan antara satu sama lain. Hadirin sekalian, itulah yang dimaksudkan dengan gaya hidup masa kini. Hadirin sekalian, ataupun Dewan Yang Mulia, Dewan Yang Mulia untuk menguatkan lagi kenyataan ini, tukiran daripada ahli sosiologi NUS Dr. Poh Kuan Chong, rakyat pada hari ini terlalu meluangkan masa dalam pekerjaan berbanding masa yang terluang di rumah, dan ini menyebabkan keadaan bersosial itu berubah. Disebabkan apa? Disebabkan mereka terlalu pentingkan pekerjaan. Hadirin sekalian, untuk menyuarakan kos sara hidup ataupun untuk mengadaptasikan diri mereka dengan kos sara hidup yang telah meningkat. Silakan teman-teman. Namun pekerjaan itu ada pada masa jangka panjang, iaitu ada pada masa dahulu. Maka ia tidak boleh dikaitkan dengan gaya masa hidup yang Hadirin sekalian, jika kita membicarakan tentang pekerjaan dulu ataupun dulu pada zaman di mana adanya semangat perkampungan, kos sara hidup itu tidak meningkat. Walhal pada hari ini ada kos sara hidup telah meningkat. Saya telah mengatakan bahawa Singapura itu di mana tempatnya adalah kos sara hidup yang paling tertinggi di antara bandar-bandar sekalian. Hadirin sekalian, itulah yang kita ingin membicarakan pada hari ini. Menurut Morgan McKinley Working Hours Survey 2014, sebuah tinjauan tentang masa yang terluang dalam pekerjaan bagi rakyat Singapura, 82% mengatakan yang mereka terlebih bekerja di luar waktu yang telah ditetapkan. Bukan saja warga dewasa yang terjejas, malah di bangku sekolah juga terjejas akhirnya. Hadirin sekalian, tukiran daripada WSG.com, pelajar Singapura antara yang tersibuk di dunia. Hadirin sekalian, disebabkan apa? Aktiviti persekolahan dan pembelajaran. Hadirin sekalian, bayangkan hadirin sekalian, jika mereka pulangnya pukul 2, ingatkan mereka boleh berehat. Hadirin sekalian, tapi tidak, sambung pula dengan aktiviti kurikulum. Dewan Yang Mulia telah habisnya aktiviti kurikulum, mereka diantar pula ke tuition. Hadirin sekalian, tak kala diantar boleh pergi ke tuition, ingatkan pulang bolehlah berehat. Tidak, hadirin sekalian, ada kerja rumah menanti. Hadirin sekalian, inilah kalau kita rangkumkan kesemuanya, warga dewasa dan bangku sekolah itu mereka terlalu sibuk. Hadirin sekalian, apakah kaitannya dengan gaya hidup masa kini menjejak perhubungan antara jiran? Tak, kedua-duanya itu sibuk, maka jurang komunikasi antara jiran dan jiran itu semakin ketara. Hadirin sekalian, ataupun semakin sempit. Hadirin sekalian, disebabkan mereka kurangnya komunikasi, mereka terlalu sibuk. Hadirin sekalian, lantas kami percaya bahawa gaya hidup masa kini menjejas perhubungan antara jiran, melihatkan mereka tidak perlu lagi kepada jiran, mereka tidak mementingkan jiran, mereka tidak bergantung dengan jiran. Hadirin sekalian, lantas kami percaya bahawa gaya hidup masa kini menjejas perhubungan jiran, melihatkan kepada kesibukan yang mengurangkan komunikasi. Hadirin sekalian, pada menit-menit akhir perdebatan ini, komunikasi itu penting dalam kita menjalinkan hubungan antara jiran. Sekian, mohon.